korban dulu main dulu. Ada Ustaz rasa dah mungkin ada batang. Yang tu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala inayah dan izin jualah Allah memberi ruang kepada kita, masih lagi menyayangi kita, memanjangkan umur kita, ya, sehingga pada malam ini dan kita dapat bersama pada majlis tahsinul Quran. Mudah-mudahan dengan sentiasa kita menyertai majlis seperti ini, belajar ke di mana-mana, ya, di mana-mana pun Allah memberi kekuatan dan hidayah pada kita untuk kita rasa cinta kepada Al-Quran dan ingin kita membaca dan bertadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran yang berlipat ganda kepada kita sebagai amal kita, sebagai saham kita untuk kita berada di alam barzah nanti dan seterusnya sehingga ke yaumul mahsyar dan selama-lama jadi akhirat. Inilah sahaja, hak lain tambah. Amal, ya, dunia ni nak duit, nak kebendaan, di akhirat ditambah. Amal ni Allah Taala akan catat, ya, malaikat akan mencatat dan sebagai saham kita untuk kita berbelanja, ya, di alam barzah nanti. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa membaca Al-Quran, ya, tengok Al-Quran saja pun tak baca boleh pahala dah. Ya, tengok saja boleh pahala, baca lagi boleh pahala, ikut lagi boleh pahala, belajar lagi ganjaran banyak, peluang. Ruang yang kita hambui pada kita ni, pilihan ni banyak, tapi kita tak mau ambil, kita tak mau menyertai, kita tak mau usaha. Sebab benda dah nampak. Kalau nampak senang. Itu cerita, habis cerita. Nampak tahu dah akan mati, kita dah pergi kat tu. Tak tahu sampai masa gong, ya. Itu. Dah benda ajar situ dah. Kalau tahu dah esok sebulan lagi, setahun lagi umur kita, Allahu akbar, dah tahulah masing-masing, ya. Bertumpuan. Jadi kita kena check and point lah. Check and balance. Check and balance, muhasabah diri kita lah. Saya berkata untuk diri saya, kena ingat semua ni kita ni, ya, takut amal kita tak seberapa. Kita nak serta di alam yang selama-lamanya tak kembali lagi. Allahu akbar. Hidup kita ni bukan 200,000 tahun, tak sampai pun 90, jarang-jarang. 100 tu dalam sejuta ke tak tahu, 90 jarang, sekitar 60, 70, 80, ya. Dan kadang-kadang tak sampai pun. Allahu akbar, ya. Sama-samalah kita renung sedikit. Jadi tak rugi kita baca belajar ni, bukan maksudnya kita tak pandai. Orang belajar ni orang pandai dah, orang boleh pandai dah, tapi dia nak lagi Al-Quran ni kau pandai, kena kau belajar, kau kena baca. Ilmu dunia ni pandai dah, kau belajar dah. Al-Quran ni kita pandai, kita nak baca. Nak baca tu biar menepati, supaya pembacaan kita tu menepati dan ganjaran warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran Tuhan suruh baca secara tartil. Kerana tak kalam Allah ni kena jaga betul-betul. Jadi kalau kita buat main buat lakah itu, gitu tahap begitu samalah kita. Tak ada penambahan ilmu, tak ada ilmu bertambah pada diri kita. Tahap begitu sama. Allah, rugi kita, rugi. Jadi saya samalah, kita perbaiki diri kita, saya perbaiki diri saya, ya, supaya kita ni pembacaan kita menepati. Dan kalau boleh kita faham setiap kita baca ni benda hukum. Kalau kita faham gitu tak lagilah di mana orang baca pun kita tahu. Tahap mana bacaan dia kita boleh tahu.
Sebab kita belajar dah. Jadi kita mulakan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعظم رغبتنا في القرآن واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمومنا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وثقل به ميزاننا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واحشرنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. Tengok dia. Ayat berapa ni? 44. Surah At-Taubah 196 lah. Kalau Quran saya 196 ya. Tengoklah antara juzuk yang ke-10 wa'lam 44 tak? Ke mana? Ya. Ada tak ada, tidak tahu. Itulah ya. Kita sini tak perlu kita nak baca panjang, kita nak faham ya. Faham dari segi hukum makhraj dan sebagainya. Ayat 44 ke 45? 45 lah. Innama yasta'zinuka ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا لهم عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطوهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Subhanallah. 3 ayat je lah, 4 ayat kita ambil ya. 1, 2, 3 ayat je. Ya, kalau sempat kita sama lagi lah ya. Dan boleh bacalah sendiri itu ya. Tengok kita perbincang sedikit untuk kita sesama menghayati dan memahami dan lihatnya. Innama ya. Wajib al-nun tasydid, mim bertasydid, wajib al-ghunnah dipanggil. Wajib dengung. Siapa kena dengung lah. Tak boleh. Dan dengung ni 2 harakat. Ulama tajwid sepakat dengung ghunnah dipanggil 2 harakat. 2 harakat ni sama ada bilangan saat ataupun
jari sama, 1, 2, 3. Jangan lama. Yang satu jangan dok gitu, dia 1, 2 gitu. Sama waladh ni gitu. Jangan lama bila jadi ya, kita ikut step gitu. Kita berjalan gitu kat tangan gitu. Ada orang jalan cepat tangan lambat, tak ada. Kalau kita baca lambat, bilang lambat. Tapi harakat tu sama. Kalau kita baca cepat secara tadwir, cara hafaz, harakat 6 juga ataupun 2, 4 sama. Kita anggap orang lah. Ya, kalau nak menepati kita tahu. Kalau dalam sembahyang ni untuk salah satu untuk mengkhusyukkan, kita ingat bacaan kita. Ya, kita ingat kedudukan harakat kita, kalimah apa, boleh ya datangkan kekhusyukan. Dan godaan kuat sembahyang ni. Start takbir godil lah tu. Paitan dana tu. Ya. Ya. Dia godil. Jadi dengan kita baca secara betul, ingat mungkin kita menumpukan sepenuh kita kepada ayat. Innama, 2. Innama. Satu harakat, innama, tak cukup. Itu bukan wajib al-ghunah. Mimma, satu harakat, mimma. Mimma, dia tasydid tapi ghunah tak cukup. Dia ghunah ni 2 harakat ulama. Mimma, anna, bukannya panjang ya, 1 alif, 2 harakat bersama 1 alif. Jadi innama tu hukum dia wajib al-ghunah. Ma tu ma'asli lah, 2 harakat. Yasta'zi, zal, yang kata yasta'zi, bagi orang yang tidak belajar, orang yang tidak menghayati, tidak tahsin Al-Quran, dia mungkin baca dengar orang baca sama aja. Innama yasta'zinuka, itu dia telah menukar pada zai panjang tu sebenarnya. Kita boleh faham. Dia nak innama yasta'zinuka, zinuka, bukan zi. Kalau zi makhraj kita lidah naik ke langit, kazah panjang. Kalau zal ni di hujung gusi ataupun hujung gigi. Zal. Lagi beza. Kita boleh tahu. Kalau kita faham, kita tahsin ni. Satu-satu huruf kalimah, bukan sekadar kita baca. Jadi tak kata innama yasta'zanuka, itu masalah bagi betul, tapi makhraj yang keluar daripada huruf tu dia telah menyalahi dah. Kurang menepati. Walaupun tidaklah macam tu, sebab zal dengan zal tu lebih kurang. Cuma dari segi kedudukan, jangan dia kata yasta'minuka itu dah. Tapi dari segi dak comel lagi. Orang panggil. Macam kita tu kau comel dah, soleh lagi, asah lagi, kilat lagi. Kilat dah ni. Ya kilat lagi. Itu perbezaan dari segi tahsin ni. Jadi innama yasta'zinuka, zal yasta, yang kata yasta, yang ikut dang itu yasta tu jadi ain. Ya, yang bahar gambar baca yasta'zinuka. Kalau nasta'in, itu jadi menukar pada alif contohnya. Jadi kita dah tahu huruf yang kita menyebut itu, kita nampak lalu benda sini. Apa benda hukum? Innama yasta'zinuka alladhi, 2 zal tu. Yasta'zinuka alladhi, bukan allazi, sikit je lagi. Lagi kedudukan makhraj kita yang keluar tu boleh membezakan huruf dah. Ya. Jadi kita tak tahu zal dengan zal kita sama dak. Ya. Ini tahsin. Tahsin ni menghayati dari segi huruf. Jadi innama yasta'zinuka alladhina biasa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yawm maklin tu wal yawmil akhir bukan wartaba tu. Ya, wartabat, tu hamzah wasal. Kalau kita buang wa, irtabat. Ya, irtabat. Wartabat
Ta tu ham. Ada 10 huruf hamas dalam Quran. Syakhsun fahasuhu sakata. Sakat. Huruf-huruf ni memerlukan kita keluar sedikit hamburan angin. Jadi warta ta bat tambah ya wartabat kulu. Dari segi bacaan awam boleh dah, tapi kalau kita menghayatinya sebaik-baiknya, kita kalau faham lagi wartabat adat. Bab kita situ hams. Ya, hamas. Hamas ni makna hamburan nafas kita keluar angin. Huruf 10 ni memang tak boleh nafi, tak boleh tidak, mesti keluar angin. Mesti berhamburan nafas. Shad, sya, angin berhambur tu. Sin, mesti keluar. Ini ya yang kita tak sedar kehebatan kalam Tuhan ni. Ya. Sebab tu Al-Quran ni kalam itu adalah mukjizat Allah sehingga hari kiamat. Rupanya huruf-huruf dia makhraj, huruf yang keluar tu dalam makhraj rongga kita. Daripada bawah ni sampai ke rongga tu. Tak lebih pada tu. Ke hidung, lidah, bibir, langit atas, dia dan sebagainya. Halqam dan sebagainya. Itu huruf Al-Quran 30 huruf ya. Wartabat ku qaf. Ini kena jaga sikit. Memang kalau bacaan biasa kita rasa wartabat kulu. Kita kata kulu tu kaf sebenarnya. Kita dah sedar bukan kulu. Kaf ni di atas kat dia punya pangkal halqah atas. Nak masuk kat rongga dah. Nak masuk dekat ruang mulut. Kaf. Tapi qaf di halqah. Jadi kita kena jaga wartabat ku. Bukan ku. Itu kena tahu. Itu tahap. Mustaqim. Kalau mustaqim, bagi orang tak belajar sama je, dia kata betul dah mustaqim, tak kata mustaqim, mustamim. Mustaqim betul dah belajar. Tak apalah untuk belajar pelajaran, untuk nak mengenal nak boleh belajar. Tapi bila kita tahsin, kita mesti kena jaga belaka tu. Kena huruf dia. Mustaqim qaf. Bukan mustaqim. Ini bacaan biasalah. Bacaan sekadar boleh, ada hak betul, ada hak lagi, sebab sekadar lancar baca. Jadi kalau tahsin ni kita menghayati makhraj huruf yang menepati betul-betul. Qulubuhum fahum, izhar syafawi. Buhum fahum. Bila mim, mim ni dia ada hukum mim ada 3 dalam Quran. Hukum mim mati. Pertama izhar syafawi, yang kedua idgham syafawi, yang ketiga ikhfa syafawi. Kalau izhar syafawi mim dia bertanda mati. Ini tak lagi. Qulubuhum fahum. Bacaan tak boleh sekali-kali kita dengar. Tak boleh sekali-sekali. Yang baca qulubuhum fahum, ini berat nanang ni. Bagi orang yang tahsin mendengar gini, Allah tak sedap dengar. Mana bacaan tu dak belajar. Kita kan ambil rekah sekadar boleh baca Quran tapi tak belajar hukum kaedah tajwid dan sebagainya. Jadi kita nak qulubuhum fahum. Sebab apa? Sebab izhar ni bacaan tak boleh sekali-kali kita dengung. Bacaan terang dan jelas. Kalau min tak ada baris, ini bacaan yang memerlukan dengung. Sama ada ikhfa syafawi ataupun idgham syafawi. Izhar syafawi ini mimati bertemu huruf selain daripada bertemu min dengan ba. Contoh. Saya dulu main dulu je ni, selalu kat je. Mim bertemu mim, idgham syafawi dia panggil. Ataupun boleh satu hukum lagi dia panggil idgham mislain, mutamasilain. Boleh juga. Dia 2 situ mim. Dengung, kena dengung. Mim bertemu ba, ikhfa syafawi. Kena dengung juga. Min tu tak ada baris. Tidak ada baris mati. Jelas. Ini kan.
Kalau ada je baris mati hak bukan bersalah tu, mana Quran tu tersilap dicatat. Kita kena maklum ni. Satu huruf yang bersalah, yang tak betul, maklum. Supaya jangan orang baca salah. Kalau kita tahu dosa kita, maklum sabri Ustaz, jabat agama lah. Bagi hantar dia punya surat Quran ni, huruf satu huruf tidak berbaris ataupun salah bagi depan bagi atas. Jangan main Al-Quran. Ini ya, Tuhan nak jaga. Orang kata, aku akan menjaga Al-Quran kalamku hingga hari kiamat. Ini banyak yang Yahudi dia buat Quran, dia ada tu, dia buat bagi. Tapi alhamdulillah ya, dengan keagungan kebesaran Quran, orang sedar kesilapan. Bila kesilapan berlaku, sebar. Bukan seluruh Malaysia, seluruh dunia orang boleh sebar. Sekarang ni zaman canggih, cepat. Baru ni ada satu kalimah tersilap. Nanti bukan Quran Rasulullah Usmani lah, hak lain, ada ayat-ayat. Jadi bagi orang tak faham, dia baca gitulah. Tapi kalau kita tahu, kalau tidak lapor dosa kita, jangan main-main ya. Jadi gitu. Kalau tak ada, misalnya mim ni wartabat qulubuhum, mim ni tak ada baris, tak ada baris mati. Kita kena khabar. Ustaz, apa ni hukum dia mim mati bertemu fa izhar, apa mim tak ada baris? Bagi orang dah belajar dia tak tahu. Bagi orang belajar, tak sedar. Kena maklum. Tapi Al-Quran ni berapa pakar sebelum dicetak ni, berapa pakar yang menyemak supaya tidak ada kesilapan. Dan percetakan Al-Quran mesti dilulus. Kalau di Malaysia ni KDN, Kementerian Dalam Negeri, lulus. Bukan sebarang-barangan boleh main-main. Ya, itu. Kita kena faham. Tapi insya-Allah ya, ayat kita baca Al-Quran ni semua tak lagi lah. Jadi qulubuhum fahum fi raibihim. Semua tu izhar Syafawi. Raibihim yataraddadun. Dal yataraddad. Ubah sikitlah bila kita dah belajar, bila kita tahsin Al-Quran ni, jangan kita dah ambil hak lapis lama. Yataraddadun, itu bahasa lama. Dia makhraj Arab ni, lahjah Arab, yataradda, bukan yataradda. Sikit je tu lagi tu. Lagi lidah kita menekan hak lain. Yang sebetulnya yataraddadun. Bukan yataraddadun. Itu dipanggil silap juga, tapi silap lahan kopi, silap kecil lah. Tapi sebaik-baiknya kalau makhraj dia lahjah Arab ni dal, dia tak sebut dal. Kita dal, kita lekat lidah kita naik ke langit, itu sebab kita dal. Tapi bila lidah kita turun bawah sikit, setul gusi dal. Lain lagi. Dal. Kalau orang Melayu kita cakap dal tu, kita cakap, oi, mana lidahmu pelik ya? Sebenarnya lidah dia betul dah, lidah Al-Quran dah tu. Tapi kita kata lidah pelik mana? Mak, saya dari, mak kata mana mu cakap dari, itu molek dah lidah, tapi kita kata awak salah. Lidah Al-Quran dah tu. Tapi bahasa kita dari lah. Nak dal. Tapi kalau tak boleh lah, tak apa, mana benda tu sebaik-baiknya. Itu ya. Sebab tu Nabi suruh baca ikrul Quran bilahjatil Arabiyah. Bacalah Quran, kamu baca Quran kalau boleh style Arab. Ya, baca tadilah Arab dia kata dal gitu kan. Tak apa ya. Apa benda sikit. Tapi kita baiki. Ya taraddadun. Ya. Itu arik disukunah. Walau maklinah walau aradul khuruja la'a'ad. Itu dua huruf bunyi dekat tapi huruf dia jauh. Ain ni dia ke bawah halqam, ni di atas sekat pangkal dengan magerongga. Ya, jangan kita ain hubung hidung. Banyak orang kita, orang Melayu kita, ain dia masuk ke hidung. Sebenarnya tak betul.
Masuk ke hidung, kalau kita sebut air keluar ngikut hidung, itu khayshum. Air bukan khayshum. Khayshum ni angin yang keluar ke hidung dipanggil khayshum. Khayshum ni untuk dengung saja guna. Boleh. Kalau air jangan keluar. Jangan ambil nasta'in. Kita bunyi gegar hidung, keluar gitu. Air. Kita nak di bawah. Nasta'in. Ya. Kalau air keluar hidung, dia bunyi berbezalah. Kita tahu sendiri benda tu. Sebut air, bawah ni, latih. Yang kata nasta'in, macam serunai bunyi. Tapi kalau kita letak air di bawah dekat rongga di pangkal ni, dekat ada sikit, tak bunyi. Nasta'in, tak ada sengah pun. Itu angin dalam kita, ya. Khayshum ni untuk guna manna, tak apa. Mimma itu dengung, itu boleh ke hidung, ya. Dipanggil angin keluar ke hidung. Arab panggil hukum dari segi kaedah baca dipanggil khayshum. Itu Arab, ya. Khayshum. Ya, sesikit gitulah, ya. Jadi di sini bukan la'ad, ya. La'addu lahu. Itu maksilah, ya. Waw ada tu. Waw kecil itu dipanggil maksilah qasirah. Bila hak dhamir, hak ganti nama, dia mesti ada maksilah. Kita tahu dibaca la'addu lahu, tak boleh lahu, dua harakat panjang. Uddatan wala, idgham al-ghunah. Tengok baris tanwin yang tak sama tu, kedudukan dia letak tanwin tak sama, tak sama tarah tu, itu tanda gunah. Kalau sama tarah, tanwin bagi atas bawah sama je, tak berubah dia punya tu, itu tanda izhar. Jelas. Rosmah Usmani ni penulis Arab, dia berteraskan hukum dah, hukum tajwid dah. Itu. Jadi muddatan walakin karihu, tak ada baris, tu tanda dengung. Ya, ikhfa hakiki. Kalau nu ada baris, tanda izhar. Kun ya. Ini ikhfa hakiki. Jadi walakin, bukan dia salah tulis, jangan kita kata apa tak ada baris, silap tulis ke. Bukan silap tulis, awak dah erti. Awak dah faham hukum. Itu. Jadi walakin karihallah, ya, hum bira, ya, mim. Kalau karihallah tambah bira, kalau itu wakaf situ, ya. Itu bi'asahum fasabaqtu, ta, ya, dia salah satu huruf isti'la. Ta ni dia istilah ada 7, kha, sad, dha, ain, ta, qaf, za. Khus, da'tin, kizin. Huruf ni 7 ni bila sebut, lidah kita terangkat automatik. Kita tak boleh lagi. Ini kita tak sedar, hebatnya Allah. Ya. Kalau kita buat bawah tak jadi. Ta atau lidah. Nak sebut ta bawah boleh, tapi tak jadi ta lah. Lidah kita depan tak jadi. Isti'la. Lawan dia istifal. Lebih pada hak 7 ni, 23 semua huruf istifal, merendah. Istilah ni huruf yang meninggi. Bila kita sebut dia, lidah terangkat, atau pakai lidah kita terangkat. Ya, itu. Jadi fasabaqtuhum wakila qa'udu ma'al qa'idin, ya, arif. Lau kharaju, khara,
Jangan baca lau kharaju. Banyak orang ambil merah ra. Ini tabiat bacaan yang salah. Kita lekat tabiat kepala orang. Kita ambil atas wazan ra. Ra fathah ra, bukan ra fathah ra. Sama gak qaf. Qaf bagi atas bunyi ka, bukan ka. Mengapa kita baca qauluhum min qaumin min qaum? Itu. Terbaiklah apa benda tu silap-silap kan kita nak sedar. Ya, kadang-kadang terikut-ikut. Min qaumihim. Bukan min qaumihim. Tapi kita baca kalau bagi atas hak kita baca ka. Bila qaf waw tu kita baca kau. Ini bukan bahasa Melayu kaum. Bahasa Melayu betul kaum, K-A-U-M. Bahasa Arab qaf wa mim qaum. Tidak terkaum. Kalau kaum orang Arab suka, hantar ni maza taqra al-Quran. Apa baca Quran ni? Kaum. Bil qawli. Bukan qauli. Ya, itu dia. Lau kharaju fikum mim bertemu mim idgham syafawi, dan juga dua hukum sini idgham mutamathilain ini bersama huruf yang sebelum dengan bertemu dengan huruf selepas dia, huruf yang sama sifat, sama huruf dan makhraj dia sama. Jadi sebab mi yang pertama tu tak ada tu kan, fikum maza. Ini zabsor ya, istilah kita zabsor panggil. Za kita lebih cepat sebut za daripada zal. Zal ni kena hati-hati, kena jaga. Za kita cepat membiasa. Betul dah za tu, tapi za panjang. Kalau za pendek lain. Ya, Zuyina dihiasi. Tu zabannya allazi, orang-orang yang kata allazi, laziz, itu lazat, enak contohnya ya. Itu kadang bahasa Arab ni tukar huruf, tukar bari mana berubah dah. Ya, bari mana berubah, tukar huruf gitu juga. Jadi mazadukum illa izhar syafabi. Kum illa. Jadi senang kita nampak dah tu. Yang baca mazadukum illa. Ini berat nanam baca. Na'dukum illa khabalan wala dia ma'al gunah la wala awda'u dha satu huruf yang istilah kalau orang Quran kata payuh. Tapi dia payah mana? Dia istitolah, sifat dia istitolah, memanjang. Waladh. Makhraj dia mana? Makhraj dia ialah di geraham gigi sebelah atas. Lidah kita letak di geraham gigi sebelah atas, belah kanan atau belah kiri. Itu sebut dha. Jangan gigi sentuh. Dia nak lidah kita senggeng. Walau kiri saya ambil. Kanan walau kalau saya sebut depan walado jadi kalau dia saya sebut depan jadi dal. Itu jadi kena hati-hatilah yang kata walado. Itu amat berat bacaan tu. Yang walado ya, sesat dalam surah Al-Fatihah tu. 17 kali kita sehari dak masuk kita sembahyang sunat, dak masuk kita tasbih dan sebagainya. Tak boleh nak betul lagi walado. Contoh ni seseng walado. Walado. Hak lain kita belajar dalam seminggu pandai lalu. Ya, Fatihah walado setengah lah maknanya. Sehari 17 kali baca. Tapi kerana dak belajar, apabila kita dak reti lah. Sampai ke mati pun dak reti, jangan dah tua. Ya. Jadi istitalah memanjang. Istitalah ni makna memanjang. Walau memanjang tu dari segi lidah kita panjang, lidah kita huruf dia kita senggeng sekali lidah. Ni gerak ni gigi kita ataupun gerak atas walau bawah. Ni bawah. Yang hati kita bawah.
Belah kanan kita juga walad. Betul tak? Tak lagi. Kalau kita walad, apabila pun tak betul. Ya. Ini hati-hati tu. Sebab orang Arab sampai dia buat syair walad dok. Bukan boleh main, bukan boleh tu kita belajar biasa, kita kena tumpu. Ya. Ajar isteri kita sebut kali walad dok. Mana malam ni pelik Tubi walad dah apa? Biar dah kita dengar sebut sekali walad. Dah apa pula? Dah sah. Orang puang pun baca je lah. So walad dah senang ya pun. Walad dah tahu lah, betul lah tembelang. Tahu dah. Buat apa? Salah. Dah apa salah Nabi nak tegur? Dah kita tak tahu nak mana. Dah tahu dah nak tegur. Anak kita juga test sekali anak kita. Baca Fatihah sekali. Memula dia kejut tapi bila baca biasa tak apa. Supaya pahala dapat kita. Dia betul bacaan kita dapat, kita tahu tak betul dia, kita berdosa. Baca surah sekali. Dah berapa abang yang mari topik? Dah berapa tak salah kan boleh pandai sebut Al-Quran. Baca satu huruf boleh pahala diganda 10 dah. Siratal ladzi tu berapa huruf? Belah-belah huruf dah situ. Dekat 20 huruf dah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi, dia lebih utama kita sambung tak nak berhenti tak apa ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dua. Dok situ ada dua. Yang ambil pertama maghdubi alaihim waladhdall. Bak ustaz betul waladhdall. Dok maghdubi tak betul. Dok semua sekali lah. Dok main waladhdall betul. Tapi maghdubi bahasa maghdu. Maghdu siapa dok? Itu kita kena hati-hati baca Al-Quran ya. Hati. Selagi an'am. Yang kata an'am banyak orang baca siratal ladzina molek dah. Hak kedua dia sebut alif. Mana apa? Yang pertama alif, yang kedua ain. Ini kena hati-hati. Ini kalam Tuhan tak boleh kita amai, tak boleh sesiapa dia. Mulakan siapa dia kita betul-betul. Walaupun hak betul sesiapa dia nak khabar alhamdulillah. Ini ilmu yang Allah Taala hidayah kepada kita. Lama ni aku pandai waktu tapi an'am. Orang tak tahu baca, siapa nak test? Awak nak baca-baca, kalau nak baca pun baca alhamdulillah. Ustaz saya nak baca alhamdulillah kami. Kalau ustaz betul satu alhamdulillah. Ni doa Allah. Tahu aku salah lama ni. Tak ada. Ada 2-3 orang yang betul. Bukan saya kata ni doa. Ini ilmu kita kapur. Mungkin yang ada ni comel belaka doa. Tapi takut doa comel. Yang kata an'amta alaihim. Siapa ajar gitu? An'am. Sebab itu alih, yang kedua ain. Engkau beri nikmat. Kalau an'am makna lain pula. Sama alhamdu, bukan alhamdu. Alham segala puji, alhamdu segala yang keji. Tengok mana. Berubah sebutan boleh. Kita tak niat lah. Tapi sebuah sebutan iyyaka, engkau lah ya Allah aku sembah. Iyyaka, akan dikau matahari aku sembah. Itu kita dah sedar. Itu maksudnya kena Al-Quran ni kena hati-hati. Sebab apa? Kerana keagungan kalam Tuhan yang tidak terhingga kemuliaan hingga hari kiamat. Kena hati-hati. Tak ugi kita belajar, kita dengar tak ugi. Saya pun belajar juga. Ya. Kalau ada masalah kita hello. Begini misalnya. Untuk supaya manfaat ganjaran yang Allah beri lebih. Dan kita kalau baca betul kita rasa seronok. Ni benda. Ini contoh. Ya. Dan banyak lagi lah. Bayangkan sebuah ni. Ya. Dan kalau satu huruf Tuhan beri ganda 10. Dan kalau kita baca berapa ribu punya ayat huruf, hampir juta huruf, berapa ratus ribu Al-Quran. Allahu Akbar. Banyaknya Allah Ta'ala pemurahnya, sayangnya kepada hamba dia yang dia nak panggil lagi. Kayak gini jemput kita. Ya, dia jemput kita. Anak saya dijemput dah baru ni. Dah. Nak orang ni kita redha dengan Allah. Sayang, 1000 kali sayang kita sayang. Tapi kita ni adalah milik dia. Dia beri pinjam sekejap dia ambil pulang. Dia beri pinjam sekejap dia ambil pulang. Kita tak boleh kata hak kita dah.
Tapi bila dipinjam tu untuk apa? Untuk kita buat molek supaya kita ambil lagi dengan molek. Ya, kita pergi dengan bahagia, Allah seronoknya misalnya. Jadi sama-samalah mudah-mudahan ya kita sentiasa membaca Al-Quran. Jangan lupalah Al-Quran baca semua, ingat semua ya. Kalau boleh dan kalau boleh hafal surah yang tertentu kita hafal, cuba boleh ingat. Cuma kata otak tua ni payah sikit. Memang ada otak tua dengan otak muda lah ingat. Otak tua malah pula kau payah lagi. Rajin pula tak apa. Pisau karat asok tajam kau. Lama-lama tapi tak sama pisau baru atau asok kilat lalu. Itu perbezaan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.